Okey, soalan nombor 3. Berikut merupakan beberapa contoh sumber lemak. Kita ada keju, mentega, kacang dan daging. Manakah antara berikut adalah lemak tepu? Okey, tepu ini dua benda yang awak nak kena tahu. Yang pertama ialah lemak daripada haiwan. Dan yang kedua, bentuk dia pepejal. Pepejal tu solid lah, bukan cecair, bukan macam minyak, bukan berair gitu. Okay, jadi berdasarkan dua ini, awak dah boleh cari yang mana satu adalah lemak tepu. Okay, jadi kita tengok yang pertama, keju. Keju, tengok bentuk dia pepejal, betul? Okay. Dan dia adalah lemak daripada haiwan. Ya, kita ambil lemak susu. Jadi ini keju. Okey, betul. Mentega. Mentega bentuk dia pepejal. Kan mentega ketul tu. Yang ketul yang orang buat kuih tu. Okey, yang itu mentega. Satu bentuk pepejal. Yang kedua dia asal juga daripada haiwan. Okey, yang ketiga kacang. Bentuk pepejal. Kita memang nampak kacang gitu, nampak macam bentuk pepejal. Tetapi adakah kacang ini daripada haiwan? Bukan. Jadi kalau kita nak buat minyak kacang, okay, kita nak buat lemak kacang tu, kita kena hancurkan dia sampai dia keluar cecair. Sampai dia keluar cecair minyak dia. Jadi kita akan hasilkan bukan mentega kacang. Maksud saya mentega kacang tu ada. Tapi kita bukanlah hasilkan lemak dia seketul. Kita hasilkan lemak dia dalam bentuk minyak, iaitu cecair. Jadi kacang ni juga bukan daripada haiwan. Ni bukan haiwan. Jadi kacang ini kita tidak terima sebagai lemak tepu. Dan yang terakhir, ni saya tulis sini daripada haiwan. Okey, betul. Dan bentuk pepejal pun betul. Ni pun sama, haiwan. Okey, pepejal. Okey. Dan yang ketiga adalah daging. Yang keempat adalah daging. Ini nampak terang dah, haiwan. Yes, dia adalah haiwan dan dia bentuk pepejal dah, seketul kan? Pepejal. Betul. Daging tu bukanlah satu ketul tu daging, adalah lemak, tapi tu lemak dia duk celah tu yang warna cerah tu. Yang itu adalah lemak kepada daging. Jadi kita panggil dia lemak tepu. Jadi yang mana antara berikut? Jadi senang cerita, cari kalau yang ada kacang, terus awak pakah lalu jawapan dia. A ada kacang, salah. B ada kacang, salah. C, okey, tak ada kacang. Yang keempat, D ada kacang juga, salah. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, itu. Dan yang keempat, rajah menunjukkan struktur buah kelapa sawit. Mana bahagian yang menghasilkan minyak paling berkualiti? Menghasilkan minyak, yang ini kena highlight. Minyak yang paling berkualiti. Maksudnya dia paling bagus. Okey, jadi sebelum kita jawab soalan itu, kita kena kenal dulu bahagian-bahagian dalam kelapa sawit. Okey, A tu apa? Okey, kalau tengok ia duduk luar sekali. A ini adalah kulit dia. Okey, kulit tak ada benda-benda lah, kulit saja. Okey, yang B. Okey, B adalah sabut. Dia sepatutnya duduk tengah sikit. Duduk tengah sikit. Dia anak panah dia tu dok jalan jauh. Okey, sabut. Okey, ataupun bahagian mesokarp kita panggil. Okey. Dia ciri-ciri sabut adalah tebal. Ni sabut dia duduk dalam ni. Ni sini. Ni sabut. Okey, kawasan ni semua sabut. Okey, tebal, warna jingga dan ada minyak paling banyak. Ingat, BANYAK. Itu adalah dia punya ciri yang paling utama. Paling banyak minyak kawasan dia. Okey, yang C adalah isi rong. Isi rong yang warna putih ni. Sekejap, saya tukar color dulu. Dia warna putih tengah ni.
Ini adalah isi rong. Isi rong tu apa? Isi rong ataupun kernel. Kernel tu bahagian di dalam. Kernel. Bahagian dalam pada buah. Okay, dia berwarna putih. Dan ada minyak paling berkualiti. Ni ciri yang kedua. Ini ciri penting untuk isi rong. Dan yang keempat, ni bahagian warna hitam ni, okay, di hitam tu, tempurung. Okay, ciri tempurung, awak nak bayang tempurung tu macam bayang tempurung nyo tu lah, keras. Okay, jadi dia adalah keras dan tiada minyak. Jadi yang mana soalan dia, yang mana menghasilkan minyak paling berkualiti. Jadi kita ingat B kalau sabut minyak paling banyak. Kalau C, isi rong yang di tengah paling berkualiti. Jadi jawapan dia adalah C. Okay, dan yang terakhir, rajah menunjukkan satu molekul sabun. Dia ada kepala dan X ni adalah ekor dia. Okay. Jadi dia tanya antara penyataan berikut yang mana benar tentang bahagian X. Okay, jadi untuk sabun ni, awak kena kenal lah beberapa ciri dia. Ini kita panggil kepala hidro. Kejap. Saya tulis sebelah sini lah. Kepala hidrofilik. F. Hidrofilik. Okay, bermaksud hidro ni air. Ini suka. Jadi dia tertarik kepada air. Itu sebabnya kalau kita nak tanggalkan kotoran, kalau awak ambil sabun saja, letak ke minyak, tak ada air sikit pun, dia tidak berfungsi dengan baik. Sebab sabun ini dia memerlukan air. Dia suka, dia ada bahagian kepala yang suka air. Jadi dia tertarik kepada air. Okay. Yang kedua, maknanya dia ini larut dalam air. Dia kena gitu. Okay, dan ini adalah ekor. Ekor dia adalah ekor hidrokarbon. Okay. Ekor yang hidrokarbon. Ekor ni start daripada ni lah. Okay, ni. Ni start sini sampai ujung ni. Okay, itu adalah ekor hidrokarbon. Ia ciri dia, kalau kepala dia larut dalam air, kalau untuk ekor dia larut dalam minyak. Okey, jadi bila dia bila sabun ini ada kedua-dua ciri macam ini, barulah dia boleh tanggalkan kotoran nok-nok lagi yang berminyak dengan baik. Jadi kena ada air dan dia ada kotoran. Bila dia terikat pada air, baru dia boleh ikat kepada kotoran minyak yang dalam kita nak cuci tu, bekas kita nak cuci. Okey. Kemudian kita kata kepala dia juga kepala ionik. Kita panggil kepala ionik. Ekor hidrokarbon. Okey, jadi kita tengok kepada soalan. Dia kata antara penyataan berikut yang mana benar tentang bahagian X.